Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, insya-Allah pada malam ini kita sambung sirah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengesahkan pada tahun yang ke-9 Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang ke-9 Hijrah berlaku satu peperangan yang dipanggil peperangan Tabuk. Jadi dikatakan bahawa para sahabat bersiap sedia untuk keluar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Dan peperangan ini agak jauh sedikit daripada kota Madinah dan Rasulullah beritahu kita akan pergi ke Tabuk. Maka para sahabat pun bersiap sedia dan lalulah pergi keluar bersama Nabi. Hanya beberapa orang yang tidak pergi. Sahabat-sahabat ada yang tidak pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan itu ada mereka yang tarik diri. Mereka minta Rasulullah tarik diri, Rasulullah benarkan. Lepas tu minta lagi satu kabilah, satu kumpulan, Rasulullah benarkan. Minta lagi nak tarik diri, Rasulullah benarkan. Lalu Allah Taala turunkan ayat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah memberi izin kepada mereka itu tarik diri daripada peperangan. Maka turun ayat ini bukanlah Allah Taala ini maknanya melarang sebenarnya turun ayat ini memberitahu supaya tidak ada lagi kabilah yang berani lagi minta izin tarik diri. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu yang mereka itu tarik diri sebenarnya wahai Muhammad, mereka itu tak beriman dalam hati mereka, mereka ragu denganmu, ragu dengan Rasulullah, ragu dengan agama Allah. Kemudian Allah Ta'ala turun lagi bahawa mereka itu sebenarnya tidak semangat. Mereka telah dipedaya oleh syaitan sehingga syaitan mengatakan wakila qa'udu ma'al qa'idin, baik kamu duduk kapung kamu dengan orang yang tak pergi perang. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala beritahu lagi sebenarnya molek juga mengizinkan mereka tak pergi perang tadi. Hak minta izin kamu pergi perang tarik diri sebab apa? Sebab kalau kamu tidak izinkan dia, mereka akan buat kacau dalam kumpulan Islam. Maka dalam keadaan macam itu, maka Nabi dengan para sahabat pergi berperang, yang tarik dirilah. Maka bila sampai ke sana, katanya di medan Tabuk itu ternyata tidak ada seorang musuh pun. Kerana musuh sudah dapat tahu, lalu mereka melarikan diri. Lalu dalam keadaan macam itu dikatakan di Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati seorang tentera musuh sebagaimana berita yang didengarinya. Baginda tinggal di sana beberapa hari. Perjalanan jauh, maka Nabi pun tinggal di sana. Begitulah Allah Ta'ala campakkan rasa gerun orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di Tabuk yang mereka katanya nak memerangi Rasulullah, akhirnya mereka tak pergi perang pun. Takut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah tinggal di sana. Maka ketika Rasulullah tinggal di sana, Rasulullah didatangi pemimpin-pemimpin. Didatangi oleh Yohanes, pemimpin Ailah bersama penduduk Jarba, Azruh dan Mina. Dan Yohanes mengadakan perjanjian. Maka pemimpin di sana buat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya pada mereka, "Mu nak masuk Islam tak? Kalau tidak mau masuk Islam, mu duduk di bawah pemerintahan Islam. Maka kalau kamu duduk di bawah pemerintahan Islam, kamu kena bayar jizyah." Maka mereka pilih bayar jizyah, mereka pilih tidak mau masuk Islam. Maka Rasulullah tulis surat kepada pemimpin Ailah. Lalu surat Rasulullah berbunyi begini: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa-apa kita nak buat perbuatan yang baik, mula dengan bismillah. Kullu amrin zibalin lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar.
Sesuatu pekerjaan yang baik kalau tidak dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkatan. Ada riwayat mengatakan terputus pahalanya. Lalu Nabi mulakan dengan nama Allah, walaupun yang surat itu hantar kepada orang yang tidak beriman, tapi Nabi tulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah tidak pernah membaca menulis, sahabat yang tulis. Surat ini datang daripada Rasulullah. Ini adalah jaminan keamanan daripada Allah, dan Muhammad adalah seorang Nabi. Kalau mu tak beriman pun mu kena mengaku Muhammad adalah seorang Nabi dan utusan Allah. Utusan Allah kepada Yohanes dan penduduk Ailah. Kapal-kapal dan kenderaan mereka di daratan dan di lautan akan mendapat perlindungan Allah, dan Muhammad adalah seorang Nabi. Diulang lagi, Muhammad adalah seorang Nabi. Begitu juga dengan penduduk Syam, penduduk Yaman dan pinggir pantai yang bersama mereka. Sesiapa yang melakukan kekacauan di kalangan mereka, maka hukuman dikenakan terhadap hartanya. Hartanya akan dirampas. Tidak terhadap dirinya, dia tidak dibunuh kalau dia buat kacau, hanya dirampas saja hartanya. Sesungguhnya sesiapa yang mengambil harta tersebut, maka ia menjadi milik pengambilnya. Kalau kena rapah, maka orang Islam ambil, maka harta milik orang Islam. Kalau buat kacau, kalau buat kekacauan, tidak boleh menghalang mereka daripada mendapat air, dan tidak boleh menghalang mereka menggunakan jalan, sama ada jalan darat ataupun jalan laut. Maka jangan buat kekacauan. Orang Islam nak guna jalan darat laut, tidak boleh kamu sekat, dan orang Islam pun tidak akan sekat kamu. Duduk di bawah pemerintahan Islam. Maka inilah surat yang Nabi hantar kepada pemimpinnya. Lalu dengan surat ini mereka setuju dan mereka sanggup membayar jizyah. Malangnya mereka tidak beriman kepada Allah. Dan Rasulullah SAW menulis penduduk Azruh dan Jalbah, satu penduduk yang dekat dengan kawasan Tabuk juga. Rasulullah tulis surat lagi kepada pemimpin-pemimpin. Ini cara dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah direct kepada pemimpin. Sama ada bercakap depan beri nasihat ataupun ditulis surat, supaya kehendak Rasulullah ini sampai kepada pemimpin tadi. Maka Nabi tulis lagi surat melalui sahabat Nabi, mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat daripada Muhammad. Ia adalah seorang Nabi untuk penduduk Azruh dan juga Jalbah. Sesungguhnya mereka mendapat jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendaklah membayar 100 dinar penuh pada setiap bulan Rejab secara sukarela. Kena bayar 100 dinar. Dinar ni duit emas. Kepada orang Islam, Allah sebaik-baik penjamin. Maknanya kalau kamu bayar jizyah itu, Allah jamin kamu. Allah sebaik-baik penjamin. Nah, untuk orang muslimin berlaku baik dan menepati janji, orang Islam tidak akan memerangi kamu. Orang Islam tidak memerangi kamu dan mereka akan menepati janji. Kamu duduk bayar jizyah, aman kamu duduk di bawah pemerintahan Islam. Maka Rasulullah SAW juga mengadakan perjanjian dengan penduduk Mina dengan syarat hendaklah menyerahkan 1/4 hasil tanaman kepada orang Islam melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas itu Rasulullah SAW meminta para sahabat, macam mana? Rasulullah tanya, kita nak duduk di sini ke nak tinggalkan Tabuk ini? Ini penduduk yang berhampiran dengan Tabuk, dan surat itu dihantar kepada pemimpin-pemimpin mereka. Lepas tu Rasulullah bertanya pada sahabat, kita nak duduk di Tabuk ataupun kita tinggal, kita terus ke Syam ataupun kita balik Madinah? Nabi tanya para sahabat. Kalau Nabi nak buat keputusan seorang, sahabat terima belaka. Tapi Nabi tanya sahabat, kita nak terus lagi tentera kita yang ada terus pergi ke Syam, ataupun kita terus balik, ataupun kita nak duduk lagi di Tabuk ini beberapa hari?
Maka sahabat tanya kepada Rasulullah tanya kepada sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sekiranya kamu diarahkan supaya meneruskan kemarahan, maka teruslah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau Allah Ta'ala arahkan Rasulullah pergi ke Syam, teruslah pergi ke Syam. Teruskan pergi ke Syam. Rasulullah menjawab, kalau aku diarahkan supaya meneruskan perjalanan kemarahan, kalau begitu, aku tak tanya dah pendapatmu. Tak tanya dah pendapat sahabat-sahabat. Kalau macam tu, katanya Rasulullah, jadi barulah tahu. Oh begitu. Kalau begitu, wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita terus pergi ke negara Syam dengan tentera kita yang ada ini, kita akan menentang berhadapan dengan tentera Rom. Dan kita akan berhadapan dengan tentera Rom, dan kita tahu tentera Rom mempunyai kekuatan yang besar. Satu. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, di Syam kita tidak ada orang Islam di sana. Maka kalau kita teruskan di Syam, kita akan berjumpa dengan tentera Rom. Sudah tentu orang Syam akan berpihak kepada tentera Rom. Jadi tentera Rom satu nak lawan, orang rakyat Syam lagi akan bersama dengan mereka. Lalu dalam keadaan macam itu, kedudukan mereka hampir dengan kita. Kedatangan kamu pula telah menggerunkan mereka. Jadi bila Rasulullah datang, bila kita datang semua ke sana, mungkin tentera Rom jadi takut. Bila tentera Rom jadi takut, dia akan merasa satu ancaman. Bila satu ancaman, mungkin dia akan kerah rakyat-rakyat Syam memerangi Rasulullah. Memerangi Rasulullah ketika itu. Sebab mereka tak tahu Rasulullah kepada penduduk Tabuk ini, Rasulullah tak perang pun. Rasulullah tanya, nak masuk Islam ke tak? Kalau tak mau masuk Islam, bayar jizyah. Tapi orang Rom, mereka akan melakukan peperangan. Maka pada pandangan saya, kata Sayyidina Umar, ginilah Rasulullah, kita duduk Tabuk ni, apa kata kalau kita balik Madinah? Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata, apa kata seeloknya tahun ni kita pergilah, kita balik semula ke Madinah, dan kita melihat apa yang berlaku, ataupun Allah tak ikut, Allah Ta'ala rancang macam mana. Kalau andai kata kita balik Madinah, tahun depan Allah Ta'ala perintah kita pergi perang dengan Rom. Jadi pada pandangan saya ni, pada pandangan Sayyidina Umar ni, maknanya ginilah Rasulullah, kita balik Madinah sudahlah. Balik Madinah. Dan pandangan ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah panggil sahabat belaka, mari kita balik semula ke Madinah. Perjalanan Madinah ke Tabuk jauh, tak berlaku perang pula. Bila tak berlaku perang pula, maknanya matlamat Nabi ini supaya orang masuk Islam ataupun mereka tidak mengkhianati orang Islam. Mereka berjanji akan memberi keamanan. Kalau orang Islam lalu jalan darat, jalan laut, mu jangan serang. Maka di situ dapat keamanan. Dan orang Islam berjanji akan menempati, saksinya Allah Ta'ala. Maknanya, lalu dalam keadaan macam itu, orang-orang yang berhampiran dengan Tabuk itu sudah ikut perintah Rasulullah. Tapi kalau terus lagi pergi ke Syam, akan berlaku peperangan dengan Rom pula, dan rakyat Syam tak ada Islam lagi masa itu. Maka cadangan balik kota Madinah. Baik. Maka Sayyidina Umar punya cadangan ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah arah, wahai sahabat, kita kena pulang ke kota Madinah. Balik. Maka mereka bersiap-siaplah ke kota Madinah. Apa yang berlaku? Ketika mana Nabi pergi perang Tabuk, ada orang-orang munafik, dia bina masjid. Dia bina masjid masa tu. Katanya pembinaan itu dibuat dahulu lagi, dan mereka minta Rasulullah pergi rasmi. Rasulullah kata nak pergi perang, balik perang kira rasmi. Maka ketika hampir tiba di kota Madinah, Nabi pun balik daripada Tabuk ramai-ramai, balik sampai hampir nak sampai ke Madinah ini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita ada pembinaan satu masjid. Masjid itu dipanggil Masjid Dirar, masjid yang membawa kemudaratan. Mereka buat masjid. Kan bagus kan buat masjid, tapi la masjidun ussisa ala taqwa, masjid mesti diasaskan atas dasar takwa. Bukan tafriqan bainan nas, bukan tujuan nak memecah belahkan masyarakat, tak boleh. Tujuan apa? Maka dalam keadaan macam itu, masjid ini dibina oleh sekumpulan munafik. Tujuan bina masjid, tujuan bina masjid nak menyayangi Masjid Quba. Masjid Quba Nabi buat. Masjid Dirar orang-orang munafik buat. Ramai orang pergi Masjid Quba. Buat masjid dia biar orang tak pergi masjid Nabi. Masjid yang Nabi bina, Masjid Quba tadi. Jadi itu tujuannya. Nak pecahkan masyarakat tadi. Mereka tujuan untuk memecahkan kesatuan muslimin, kesatuan orang Islam. Mereka buat masjid. Bila Rasulullah balik kota Madinah, masjid sudah siap, dia pergi jemput Rasulullah rasmi. Dia pergi jemput. Maka mereka pun jemputlah rasmi. Maknanya jemput dan minta lah Rasulullah semayang kat masjid. Kat masjid kalau boleh jadi imam selalu, dia minta. Minta. Tapi baginda orang yang bijak. Baginda tanya, siapa yang buat masjid ni? Kami semua ramai-ramai. Bagus buat masjid ni, tapi nak tanya, apa tujuan kamu buat masjid ni? Tidakkah masjid yang kamu buat ni dekat dengan Masjid Quba? Sudah ada kan Masjid Quba yang bersama dengan tu? Apa tujuan kamu buat masjid ni? Mereka jawab, demi Allah. Bersumpah mereka, ya Rasulullah, demi Allah, siap dengan bersumpah, tidak kami buat masjid ini tujuan kebaikan semata-mata. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Allah. Lalu mereka bersumpah. Allah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya mereka yang bersumpah dengan nama Allah Taala itu, mereka itu duduk dalam pembohongan. Rasulullah tahu ini bohong. Zahir lidahnya, ya Rasulullah, kami buat masjid untuk kebaikan. Tapi Allah memberitahu kepada Rasulullah, menyaksikan bahawa mereka adalah pembohong. Apa Rasulullah buat? Rasulullah tahu dalam hati mereka dengan izin Allah. Kerana Allah, wallahu alimun bidzati sudur, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, dan Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ini dia tak terus buat drastik selalu. Gambar apa kamu ni munafik, tidak. Rasulullah kata nanti tangguh. Untuk kamu nak suruh rasmi itu tangguh dulu. Tangguh dulu. Maka Rasulullah pergi berjumpa dengan sahabat-sahabat. Bila berjumpa dengan sahabat, Rasulullah memberitahu kepada mereka dengan cara turunnya ayat yang memberitahu bahawa mereka membina Masjid Dirar, dan tujuan mereka membina Masjid Dirar itu tafriqan bainan nas, untuk memecahkan kesatuan orang Islam. Dan masjid ini memberi kesan yang buruk, dan masjid ini tidak diasaskan kepada masjid di ataskan takwa. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang diasaskan asas dasar takwa itu adalah Masjid Quba, Masjid Nabawi. Lalu Nabi pun arah para sahabat agar meruntuhkan masjid. Maka diruntuhnya masjid tadi. Para sahabat mendapat arahan daripada Rasulullah tanpa berdolak dalik, tanpa fikir panjang, terus taat pada Rasulullah, terus meruntuhkan masjid tadi. Dan bila dilihat, inilah puak-puak yang tarik diri sebelum perang. Inilah puak-puak ni lah yang tarik diri sebelum perang. Itu dia. Akhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, mereka yang tidak menyertai peperangan dengan menyatakan keuzuran. Habis Rasulullah arahkan runtuhkan masjid tadi, kemudian Rasulullah pun duduk di masjid. Lalu datang sahabat yang tak pergi perang. Yang tak pergi perang awal-awal, yang
Gi dah perang tarik diri, ni sudah diruntuhkan masjid mereka. Kemudian hak nak pergi perang awal-awal lagi, yang tak pergi perang awal-awal lagi, lalu datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya tak pergi perang, minta maaf lah, kebetulan rumah bocor, nak baiki rumah saya ni, kebetulan nak naik buah banyak sangat, Allah kebetulan pula anak nangis, macam-macam lah. Mana? Maka diberi alasan, pelbagai alasan. Rasulullah diberitahu oleh Allah, itu semua alasan keuzuran yang dusta semata-mata. Maka Rasulullah menerima keuzuran mereka pada zahir. Okeylah, tak apa, kamu tak pergi, tak apalah. Rasulullah terima, balik. Maka mereka sangka mereka berjaya menipu Rasulullah, padahal Rasulullah tahu mereka telah buat pendustaan. Zahir Rasulullah terima dan menyerahkan apa yang sebenar dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala. Ada yang baik-baik, Rasulullah doakan, biar Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka yang baik. Maka 3 orang yang tidak ikut serta, Ka'ab bin Malik daripada kabilah Khazraj, Murarah ibnu Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah, kedua-duanya daripada kabilah Aus, datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui akan kesilapan dia. Minta maaf pada Rasulullah dan dia bercakap benar depan Rasulullah, saya tidak dapat pergi dalam perang Tabuk di atas kesalahan saya sendiri, saya tidak ada keuzuran pun, hanya mungkin kesilapan saya berlambat-lambat menyebabkan tidak dapat pergi. Rasulullah tahu inilah yang datang jumpa Rasulullah ini memang pengakuan yang benar. Direct bagi tahu, saya memang tak ada uzur, salah saya mengaku salah. Beritahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah jumpa Rasulullah, beritahu tentang kesalahan mereka. Lalu dan sampai kepada giliran Ka'ab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi dia tersenyum dan berkata, apa yang menyebabkan kamu tak pergi perang, wahai Ka'ab? Dia kata, wahai Rasulullah, kalau aku duduk dengan orang lain selain daripada mu di atas muka dunia ni, aku akan cari jalan menyelamatkan diri, aku akan beri alasan supaya selamat daripada kemarahan. Namun aku ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau maknanya aku sekali-kali tidak akan bercakap bohong, walaupun Allah memberi aku orang yang pandai petah bercakap, pandai memberi alasan. Nak deka boleh tak, nak deka, tapi duduk depan Rasulullah rambut deka, direct nak bagi tahu betul-betul lah. Demi Allah, katanya Ka'ab bin Malik, aku mengetahui sekiranya pada hari ini aku berbohong, mungkin mu akan redha pada aku, mu akan terima ya Rasulullah. Tapi sudah tentu Allah Ta'ala tidak redha kepada aku. Rasulullah boleh kita berbohong, tetapi Allah tidak boleh. Sekiranya aku bercakap benar yang menyebabkan kamu marah kepada aku, tetapi aku mengharapkan Allah mengampunkan aku. Aku cakap benar, mungkin Rasulullah marah. Kalau aku bercakap benar ya Rasulullah, mungkin kamu marah pada aku, tapi aku mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa aku. Lalu Rasulullah menjawab, orang ini telah bercakap benar, pergilah sehingga Allah Ta'ala menentukan hukumannya kepadamu. Murarah dan Hilal juga berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab. Bila dia cakap benar, kamu bercakap benar, pergilah kamu, keluarlah kamu, pergilah kamu, tunggulah hukuman Allah Ta'ala turun pada kamu ketika itu. Lalu dikatakan bahawa mereka pun keluar, tiga-tiga keluar. Rasulullah berdiri depan sahabat, wahai sahabat sekalian, mulai hari ini mu jangan bercakap dengan tiga-tiga orang ni. Ini Rasulullah yang beri, mulai hari ini jangan bercakap, dan hendaklah kamu menjauhkan mereka. Lalu dengan itu orang ramai pun menjauhi Ka'ab bin Malik dan juga Hilal ibnu Umayyah dan juga Murarah ibnu Rabi'. 3 orang ni yang nampak sangat itu adalah Ka'ab bin Malik, sebab dia 3 orang ni, 2 orang ni mengasingkan diri, ni bergaul lagi dengan orang, pergi semayang, lepas pergi salam, pergi semayang, cakap, tanya, orang tak jawab seorang, tak ada orang boleh jawab. Tak ada jawab seorang, pergi tanya, orang duk sembang-sembang, dia pun tumpas kaki, orang pun diam belaka.
Dia pun jadi gitu. Tak ada seorang nak cakap dengan dia. Oh, ada satu orang. Ni kawan baik, best friend. Memang kawan baik. Dia tidak akan kecewakan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin menceritakan perkara ini. Ka'ab bin Malik pergi rumah sahabat namanya Abu Qatadah. Panggil tak jawab. Lalu diceritanya dipanjatnya pagar. Lalu pergi. Diketuknya rumahnya itu. Sampai Abu Qatadah keluar. Lepas tu Abu Qatadah keluar, dia pun tanya Abu Qatadah. Abu Qatadah tak jawab apa sudah. Akhirnya dia pegang, dia kocok tubuh. Aku ni kamu tak kenal. Tak jawab apa sudah. Maka demikianlah yang berlaku kepada Ka'ab bin Malik. Lepas beberapa hari, Rasulullah panggil Ka'ab bin Malik. Dan juga kedua-dua tadi, ketiga-tiga tadi panggil. Ingat ada berita baik. Rasulullah dah panggil tu. Mungkin ada berita baik, pergi. Akhirnya khabar katanya pisahkan kamu dengan isteri-isteri kamu. Ambil isteri kamu atau rumah orang tua dia. Maka sedihlah dia. Ingat berita baik. Lalulah dikatakan bahawa katanya isteri kepada satu orang Hilal ibn Umayyah. Ia 3 orang. Kata isteri Hilal, ya Rasulullah, suami saya sudah tua. Kalaulah saya ini tak beri khidmat kepada dia, mungkin dia tak boleh nak uruskan sebab dia sudah tua. Izinlah, saya minta izin, biar saya khidmat pada suami saya. Maka dia minta kerana apa ni? Tu. Dah khadam, suami saya tidak ada khadam, saya tidak ada khadam. Untuk khidmat pada suami saya, maka minta izin supaya dapat khidmat. Baiklah. Ada pun Hilal ini Rasulullah izinkan isteri khidmat dengan dia. Maka dalam keadaan macam itu, mereka merasa sempit, jiwa mereka sedih sungguh, tak ada orang nak kawan pun. Tak ada orang nak berkawan. Satu hari Ka'ab dia pergi saja. Pergi tengok Rasulullah sedang sembahyang. Lepas Rasulullah tengah sembahyang, dia duduk belah kanan. Sudah pasti Rasulullah beri salam belah kanan. Maka lepas sembahyang, Rasulullah pun salam belah kanan. Dia pun tunggu Rasulullah salam. Bila Rasulullah salam, dia pun senyum. Rasulullah tak senyum. Padahal Rasulullah seorang yang selalu senyum. Dia pun beri salam belah kiri. Dia pun pergi dekat Rasulullah. Dia duduk dekat. Rasulullah berpaling pada dia. Dia duduk belah kanan, Rasulullah paling belah kiri. Dia duduk lagi, Rasulullah kata, dia paling belah kanan. Dia tahu Rasulullah tambah cakap dengan dia pun lagi. Kalaulah Rasulullah begitu, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Maka dalam keadaan itu hati mereka tertekan. Seolah-olah tak boleh lari daripada kemurkaan Allah. Dan hidup fikir-fikir tak ada jalan lain, nak kena bertaubat pada Allah. Maka dia kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka bertaubatlah dia bersungguh-sungguh. Katanya setiap hari menangis, siang malam menangis. Akhirnya Ka'ab dah tahan sangat, ambil jalan pergi ke masjid. Pergi masjid pun tak ada orang nak cakap. Pergi ke masjid, maka duduk rumah menangis saja siang malam. Maka sahabat-sahabat yang baik dengan Ka'ab ni, bukan tamu nak cakap. Tapi Rasulullah larang dah, jangan bercakap. Kalau dia tu tegur, Rasul nak jawab, tapi Rasulullah larang, jangan jawab. Dalam keadaan macam itu. Lalu diceritakan bahawa ada orang Mekah datang, beri jumpa dia. Kamu ni Muhammad dan kawan-kawan dia kan dah pula mu ikut aku. Kalau mu ikut aku di Mekah nanti, apa saja kamu nak jawatan aku diberi. Ambil surat. Dia bagi surat. Surat itu menawarkan kedudukan dan akan memberi kehormatan kepada Ka'ab kalau Ka'ab pergi ke Mekah, tinggalkan Muhammad dan para sahabat. Tengok kecewa orang duk pulau dia. Dia ambil surat, dia bakar. Dia kata apa? Ada lagi orang nak ambil kesempatan atas diri aku. Dia lebih rela dihukum oleh Allah dan Rasul untuk dia menentang Allah dan Rasul tidak sekali-kali. Ini sahabat. Lalu dalam keadaan macam itu, diceritakan bahawa apabila Ka'ab masuk masjid, baginda menyambut dengan gembira.
Tengah Ka'ab ini duduk dalam rumah menangis-menangis, tiba-tiba turun ayat yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala terima ketiga-tiga sahabat yang ayat akan dibaca nanti. Terima ketiga-tiga sahabat ini. Bila terima turun ayat ini, sahabat tanya, ayat ini untuk siapa? Untuk 3 orang itu diterima oleh Allah Ta'ala akan taubat dia. Bangun sahabat, ya Rasulullah, izinkan saya sampai berita gembira hari ini. Rasulullah kata silakan. Maka berlari-lari sahabat pergi rumah Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain. Maka bila pergi saja dia kata, ya Ka'ab, abshir, berita gembira. Ka'ab tu tak ada dah berita gembira. Kalau Rasulullah tak berakhir, tak ada berita gembira dah. Maka tetap sedih. Ka'ab, berita gembira. Sahabat mana bercakap dengan dia lama ni, tiba-tiba sahabat khabar berita gembira. Masa ketika itu Ka'ab bin Malik merasakan tidak ada berita kegembiraan pun. Akhirnya memberitahu, mu nak tahu tak berita gembira ni? Cakaplah, tak ada apa pun bagi diri dia, tak ada gembira dah. Sungguh Allah Ta'ala telah turunkan ayat menceritakan tentang diri kamu bertiga bahawa Allah terima taubat kamu. Terkejut dia. Betul ke ni? Allah dan Rasul terima? Betul. Dalam keadaan macam itu, dia pun bersyukur kepada Allah. Sujud syukur dia. Syukur kepada Allah Ta'ala. Menangis dia ketika itu bila mendengar berita tadi. Rasulullah hantar utusan menyampaikan berita gembira. Inilah satu nikmat yang besar. Lalu dikatakan bahawa dia pun pergilah. Dan ramai juga pergi. Dalam perjalanannya jumpa dia. Dia pun sahabat pergi rumah Ka'ab ramai-ramai. Kemudian dia keluar, jumpa sahabat ucap tahniah belaka ke dia. Ucap tahniah. Maka beramai-ramailah. Lalu pergi Ka'ab dengan sahabat, pergi dengar berita gembira daripada sahabat, nak dengar sendiri daripada Rasulullah. Maka Ka'ab pergilah ramai-ramai dengan sahabat tadi. Rasulullah duduk dalam masjid. Apabila Ka'ab masuk dalam masjid, Rasulullah tersenyum. Allah lama Rasulullah tak senyum. Tak senyum dengan dia. Dia tengok Rasulullah sambut dia dengan senyum. Senyum tu dah rasa gembira dah hati dia. Lalu Rasulullah sambut dengan gembiranya. Lalu baginda berkata, bergembiralah kamu wahai Ka'ab. Kerana sesungguhnya hari inilah sebaik-baik hari yang kamu lalui semenjak kamu dilahirkan oleh ibu kamu. Semenjak kamu dilahirkan oleh ibu kamu, inilah hari yang paling mulia. Inilah hari yang Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik hari pada diri kamu. Lalu Ka'ab berkata, keampunan itu memang betul datang daripada Allah dan Rasul. Memang dah daripada mana lagi? Nak yakin lagi. Keampunan itu daripada Allah dan Rasul. Baginda jawab, memanglah daripada Allah dan Rasul lah. Ini Allah sendiri, bukan daripada sahabat-sahabat pujuk Rasulullah. Ini daripada Allah sendiri. Lalu Rasulullah kata, ya, memang dah daripada Allah. Ini daripada Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, katanya Ka'ab, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara tuntutan penerimaan taubatku ini, oleh kerana Allah Ta'ala telah terima taubat aku rasa aku nak sedekah hati aku. Gembira sungguh. Rasa tak ada nilai hati aku ni. Kerana hati aku ni, aku duk sibuk-sibuk sampai tak pergi perang. Oleh kerana Allah terima taubat aku, maka aku nak sedekah hati aku. Katanya Ka'ab bin Malik. Bila Rasulullah mendengar macam tu, Rasulullah tahu dia sangat gembira. Kata Rasulullah, ginilah, simpan saja hati kamu. Kalau kamu nak juga, tak apalah, Rasulullah ambil sebahagian saja. Jangan beri semua. Dah gembira sangat, beri semua. Ka'ab ini dia gembira, ya Rasulullah, aku nak beri belaka hati aku pada kamu. Kalau gembira sangat. Rasulullah kata, jangan beri semua. Kedudukan dia tak macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kata, simpanlah sebahagian daripadanya untuk ahli keluarga kamu. Itu lebih baik daripada kamu simpan. Sesungguhnya memang Allah Ta'ala terima taubat kamu wahai Ka'ab, dan juga kedua-dua sahabat kamu itu, yakni Murarah dan juga Hilal, diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dengarlah firman Allah ini, wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardh.
bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Maka Nabi membaca ayat ini di hadapan sahabat Nabi ketiga-tiga ini, lalu mereka menangis bila mendengar ayat ini. Wa ala salasati allazina khulifu, ke atas 3 orang sahabat yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka itu. Ketiga-tiga itulah sahabat yang bercakap benar di hadapan Nabi itu apabila iza daqat alaihim al-ard, apabila ia rasa sempit bumi tadi, dunia terasa amat sempit kepada mereka, adalah disebabkan mereka di pulau. Bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana terlalu berduka cita kerana sahabat dan juga Nabi tidak bertegur dengannya. Maka serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat lain lagi, wa zannu alla malja'a minallah, mereka yakin tidak ada tempat lain yang mereka nak lari melainkan kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala terima taubat mereka. Summa taba alaihim liyatubu, mereka bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim, dialah Allah yang menerima taubat dan dia amat mengasihi akan hamba-Nya. Nabi baca di hadapan sahabat ini, menangis sahabat ini, merasa amat gembira, ya Allah, dunia sempit terasa luas serta kembali. Dalam keadaan macam itu mereka rasa gembira. Lalu sahabat berbondong-bondong ramai, tahniah Ka'ab, tahniah Ka'ab. Ada mengatakan bahawa untungnya kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut namamu, menyebut tentang dirimu di dalam Al-Quran. Memang ternyata sampai hari ini orang akan baca surah Taubat menceritakan tentang 3 orang, walaupun tidak disebut satu persatu nama. Wa ala salasatil ladzina khulifu, ke atas 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat. 3 orang itu adalah Murarah ibnu Rabi', Hilal ibnu Umayyah, Ka'ab bin Malik. 3 orang ini Allah Ta'ala sebut. Sampai mereka kata untung, sesungguhnya cerita tentang mereka disebut, diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sampai hari ini orang baca, lalu orang kata, lalu Rasulullah memberitahu, nak tengok ahli syurga, tengok pada Ka'ab bin Malik, tengok kepada mereka, kerana sesungguhnya taubat mereka diterima oleh Allah. Berapa hari Ka'ab bin Malik taubat? Lebih pada 40 hari. Hari dia kena pulau, dia bertaubat sampai hari yang ke-40. Hari yang ke-40 tu Nabi panggil isteri dia. Panggil isteri dia, ingat berita baik dah, 40 hari dah taubat. Tak ada berita lagi. Khulifu, ditangguhkan lagi maknanya tahu penerimaan taubat. Rasulullah kata, pisahkan kamu dengan isteri-isteri kamu. Ka'ab bin Malik dengan sedih khabar isteri dia, aku kena pisahkan dengan kamu, maka aku nak hantar kamu ke rumah ibu bapa kamu. Beritahu kepada isteri itu, maknanya isteri Hilal sedih, mana boleh ya Rasulullah, isteri suami saya ni uzur, boleh tak saya nak jaga? Boleh, Rasulullah bagi. Yang seorang lagi pun kena atur juga. Maka ketika itu bila turun ayat, dia tanya, ya Rasulullah, mana isteri saya? Isteri saya ke mana? Taubatlah diterima. Tertolak ke tak ke tertolak? Memang tak boleh dah ke macam mana ni? Jadi gitu pula masa tu. Dia pun tanya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ketika kamu menghantar isteri kamu, adakah kamu ada niat tolak? Tak ada. Rasulullah atur saya atur, tak ada niat tolak. Maka oleh kerana kamu tidak ada sebut tolak dan kamu sebut aku hantar rumah ibu bapa kamu dalam keadaan tidak ada niat tolak, maka kamu masih bersama dengan isteri kamu, tetap pasangan suami isteri. Maka ulama fiqh dalam cerita ini mendatangkan dalam bab talak ada 2. Satu adalah lafaz sarah, ada lafaz kinayah. Lafaz sarah, lafaz talak, lafaz cerai, kalau ada niat tak ada niat tetap jatuh. Adapun lafaz kinayah iaitu lafaz yang boleh jadi niat dan boleh jadi maknanya ada unsur talak, maka kalau ada niat talak maka jatuh. Dengan itu maka gembiralah sahabat Nabi. Oleh kerana sahabat Nabi sudah diterima taubat, maka kita kena berhenti dulu di sini. Kita sambung cerita lain pula minggu depan. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.